Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Hafiz Dolston, dan ini bicara DR. Seperti biasa, kalau anda dapat melihat sebelum ini, sama ada Andi Reza Rohadian ataupun Syahril Syarafuddin yang akan mengemudi ruang bicara DR ini. Namun pada minggu ini dan pada malam ini, kedua-dua mereka ada urusan yang lebih penting perlu diutamakan, dan saya hari ini perlu menggalas tanggungjawab penting untuk membicarakan soal-soal kesihatan yang perlu diketengahkan dan juga perlu dimaklumkan kepada anda dengan cara perbincangan yang santai, tapi perlu kita sampaikan dengan penuh maklumat dan juga berinformasi. Namun sebelum saya perkenalkan tetamu dan juga tajuk pada malam ini, kita ikuti dulu perkembangan terkini COVID-19. Kalau dapat kita lihat, kita fokuskan dulu kepada bilangan kes sembuh yang dilaporkan hari ini, iaitu sebanyak 15 kes sembuh baru dilaporkan pada hari ini, iaitu menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh 9,250 kes ataupun bersamaan dengan 92.02%. Peratusan agak sedikit menurun namun masih lagi mencatatkan peningkatan. Namun dan dengan itu juga tiada kematian baru dilaporkan. Namun tumpuan kita adalah kepada kes jangkitan baru yang melibatkan jangkitan import dan juga tempatan. Dan keseluruhan kes yang dilaporkan pada hari ini setakat 17 September jam 12.30 hari ini terdapat 21 kes baru dilaporkan melibatkan 5 kes import dan 16 kes tempatan, di mana sebahagian besar daripada kes tempatan ini adalah berlaku di Sabah. Kalau saya boleh perincikan di sini di manakah jangkitan itu berlaku, kita melihat di negeri Selangor satu warga negara kes saringan dan juga dua kes warga negara iaitu kes import pulang daripada New Zealand. Ini bermakna mendapat jangkitan di luar negara. Manakala Sabah mencatatkan 8 kes melibatkan satu warga negara daripada kluster Benteng, satu bukan warga negara dari kluster yang sama, satu warga negara dari kluster Selamat, dan ini adalah kluster baru yang dilaporkan kepada CPRC baru-baru ini, dan juga satu warga negara saringan kemasukan ke hospital, satu warga negara saringan sign off kapal, satu warga negara pulang dari China, satu daripada Pakistan dan juga satu lagi daripada India. Dan juga Sarawak mencatat satu kes, satu warga negara saringan di pintu masuk antarabangsa, dan di Kedah terdapat 7 kes dilaporkan, 6 daripada kluster sungai, semua melibatkan warga negara, dan juga satu warga negara daripada kawasan PKPD secara pentadbiran. Manakala di Pulau Pinang, Pulau Mutiara, 2 warga negara saringan kontak rapat. Dan itu perkembangan terkini COVID-19 yang perlu kita beri perhatian dan juga penekanan terhadap pematuhan SOP, kerana jangkitan COVID ini masih lagi belum berakhir dan kita tidak tahu sampai bilakah ia akan berada bersama kita. Dan kalau anda dapat lihat di belakang saya, inilah wajah coronavirus. Kalau inilah sebesar ini kita dapat lihat dengan mata kasar, maka saya percaya kita semua tidak akan keluar rumah dengan selamat dan sebagainya. Baik, tapi malam ini, kalau minggu lepas kita membincangkan berkenaan dengan kesiapsiagaan makmal dan juga fasiliti untuk membendung COVID-19. Namun pada malam ini kita ketepikan sedikit soal COVID. Namun walaupun kita mengenepikan soal itu, bukan bermakna kita melupakan terus berkenaan perihal pentingnya untuk kita mencegah COVID-19. Namun hari ini merupakan Hari Kesedaran Kesihatan Sedunia. Kita perlu juga menengahkan topik yang cukup penting. Namun sebelum saya perkenalkan tetamu kita yang sudah pun bersedia dengan tajuknya, kita saksikan dulu resepi sihat yang disediakan oleh akak sihat kita. Apa agaknya ingin dikongsikan? Katanya khasiat buah langsat. Jadi kita sama-sama dengarkan dahulu. One, two, three, four. You memang sangat cute, so stop laughing so cute. Hai. Kalau kulit yang cerah biasa disebut dengan kuning langsat ke putih langsat? Tentulah kuning langsat kan. Buat akak-akak yang belum tahu, buah langsat adalah buah asli daripada Kalimantan dan berbentuk mirip dengan duku tau. Tetapi akak nak bagi tahu ni, buah langsat kaya dengan kalori, karbohidrat, protein, kalsium, kalium, zat besi dan lemak. Ini fakta. Jom akak cerita lebih lanjut lagi.
Akak-akak nak tahu tak? Sinar UV, asap rokok, debu dan pencemaran udara menyebabkan radikal bebas dalam tubuh. Lepas tu, bila kulit akak-akak terdedah dengan semua ni, kulit wajah akan tampak kusam dan muncul tanda-tanda penuaan. Lepas tu mulalah cari macam-macam nak cantikkan kulit kan? Tak perlu. Makan je buah langsat. Sebab apa? Sebab ekstrak buah langsat mengandungi antioksidan dan sangat baik untuk melawan radikal bebas. Apa? Makan buah langsat, kulit boleh jadi cerah macam Abang Syahril, pengacara DR ni? Alah silap. Hari ni bukan Syahril lah. Hari ni Hafiz. Vitamin C dalam buah langsat terbukti dapat mencerahkan kulit wajah, okey? Selain itu, ekstrak buah langsat dapat menghalang kerja enzim tirosinase yang menyebabkan kulit menjadi gelap. Nak kulit glowing dan awet muda? Makanlah buah langsat. Buah langsat juga mengandungi provitamin B5 yang akan menjaga kelembapan kulit. Vitamin Pro B5 inilah yang akan membuatkan kulit akak-akak tampak tegang dan glowing ala-ala awet Korea gitu. Banyak kan? Akak bagi tentang khasiat buah langsat untuk kulit ni. Lepas ni, akak semua bolehlah amalkannya. Baiklah, jumpa lagi di Resepi Sihat akan datang. Bye! You memang sangat cute, so stop loving so cute. You buat I hanya. Baik, bertemu kembali dalam Bicara DR di Hari Rawat. Saya tidak pasti di manakah tim penerbitan menjumpai gambar saya ketika zaman saya belajar dan khasiat buah langsat itulah dia. Saya pasti mungkin ada setengah kawasan dalam Malaysia ini sudah mengalami musim buah langsat. Jadi ini adalah peluang untuk anda mendapatkan buah itu. Namun bukan kita ingin berbicarakan berkenaan dengan khasiat buah langsat itu semata-mata. Dan seperti yang saya janjikan, saya ingin perkenalkan tetamu yang saya sudah pun saya rasa bersedia dan juga sangat excited untuk berkongsi. Kerana ini merupakan satu kepentingan untuk kita semua faham, bukan sahaja golongan wanita, malah golongan lelaki yang merupakan suami, bakal suami, adik, ayah atau sesiapa saja yang bernama lelaki yang akan didampingi oleh wanita. Dan topiknya pada malam ini iaitu fibroid ketumbuhan dalam rahim. Yang akan menjawab persoalan penting ini adalah Dr. Wan Syahira Yang Mohsin, merupakan fellow perubatan reproduktif Hospital Tunku Azizah. Apa khabar, Doktor? Kabar baik. Saya difahamkan doktor ini merupakan kali kedua doktor bersama kita dalam ruang bicara DR ini untuk membincangkan topik-topik hal ehwal kesihatan. Dan seperti saya maklumkan tadi, kita bukan mengenepikan soal COVID buat ketika ini, namun kita ingin memberikan tumpuan berkenaan dengan fibroid ketumbuhan dalam rahim kerana masih lagi ada kekeliruan, kesalahfahaman berkenaan dengan fibroid itu sendiri. Kerana tertukar fibroid dan juga sis dan sebagainya. Dan ini adalah dipertanggungjawabkan kepada doktor untuk menerangkan dan juga memberi informasi-informasi secara fakta dan juga bukti-bukti klinikalnya kepada anda semua. Dan doktor, kalau kita boleh mulakan ruang bicara ini, seperti biasa kita ingin tahu dulu terma fibroid itu sendiri. Bunyinya pun fibroid seolah-olah macam satu benda yang sangat berbahaya dan juga perlu pengetahuan yang lebih jelas berdasarkan bukti-bukti perubatan. Mungkin doktor boleh jelaskan secara ringkas dan juga secara jelasnya berkenaan apa itu fibroid sebenarnya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, fibroid itu merupakan satu ketumbuhan ketumbuhan daripada otot rahim wanita ataupun ketumbuhan daripada tisu di sekitar rahim wanita So, kenapa seorang wanita itu boleh menampak fibroid? Kita dapati wanita yang telah ada kitaran haid yang telah akil balik yang boleh mendapat fibroid. Apa yang kita fahamkan berkenaan dengan isu ini adalah berkait dengan hormon estrogen. Hormon estrogen ni yang ada pada wanita yang boleh merangsang pembentukan fibroid sebenarnya. Dan dari segi kajian juga telah membuktikan bahawa dalam 1/3 wanita sebenarnya boleh mendapat fibroid. Khasnya bagi mereka yang umurnya meningkat ataupun mereka yang tidak pernah hamil. Itu penjelasan awal berkenaan dengan fibroid. Kalau melihat kepada kajian mengatakan bahawa 21,000 wanita pernah dijalankan kajian, mereka ini tidak selesa dengan apabila mereka mengalami fibroid dan juga tidak mengetahui langsung sebenarnya fibroid telah pun mengganggu kehidupan seharian, di antaranya mengganggu kerja, mengganggu emosi dan sebagainya. Kalau kita boleh terus fokuskan kepada simptom-simptom kepada mereka wanita khususnya yang
ada sebenarnya fibroid tapi tidak mengetahui. Kerana kalau mengikut laporan-laporan juga ada mengatakan bahawa golongan wanita ini sendiri tak sedar sebenarnya mereka ini ada fibroid. Jadi simptomnya doktor bagaimana sebenarnya? Adakah seperti sakit perut, angin biasa atau bagaimana? Sebab saya mungkin tidak pernah mengalaminya sudah tentu, dan adakah ia sama seperti segugut atau bagaimana gambarannya? Okey, secara keseluruhannya fibroid ini tidak semestinya mesti bergejala. Dia bergantung kepada keadaan beberapa faktor. Contohnya dari segi saiz fibroid itu sendiri. Kalau dia kecil mungkin tiada apa-apa gejala, ataupun dari segi jumlah fibroid sama ada satu ataupun banyak, dan juga di lokasi mana fibroid itu terletak. Sekiranya seorang wanita itu mempunyai saiz fibroid yang kecil berada pada otot rahim wanita, selalunya wanita sebegini tidak mempunyai gejala. Maksudnya mungkin dia tidak tahu pun dia ada fibroid, sehinggalah wanita tersebut pergi membuat imbasan ultrasound untuk pemeriksaan kesihatan, ataupun mungkin wanita tersebut telah mengandung dan berjumpa dengan doktor, dan pada ketika itu barulah tahu bahawa ada fibroid. Selain daripada itu, dalam keadaan tertentu seperti fibroid yang berada di dalam dinding rahim wanita, fibroid yang sebegini boleh menyebabkan pendarahan yang banyak ataupun pendarahan yang berpanjangan, sehingga menyebabkan kurang darah, kita katakan sebagai anemia lah dalam istilah perubatan, dan ada yang memerlukan transfusi darah. Selain daripada itu, sekiranya fibroid itu saiznya besar, khasnya kalau fibroid yang jenis banyak, ada yang boleh memberikan kesan tekanan kepada organ peranakan wanita itu sendiri, organ yang berhampiran dengan peranakan wanita. Contohnya, sekiranya memberikan tekanan di bahagian hadapan rahim, ia boleh menekan pundi kencing dan menyebabkan wanita boleh mengalami kerap kencing. Dan sekiranya tekanan di berpanjangan, ada yang menyebabkan bengkak di bahagian buah pinggang. Dan tekanan di bahagian belakang pula adalah tekanan kepada usus yang boleh menyebabkan seorang wanita itu mungkin mengalami kesukaran untuk membuang air besar. Kita akan memperincikan berkenaan dengan di manakah lokasi fibroid dan sebagainya. Itu doktor memberi gambaran bahawa gejala dengan yang tidak bergejala. Dan kita melihat bahawa dalam laporan juga ada mengatakan bahawa akan mengalami kesukaran kencing dan juga akan mengalami kekerapan untuk membuang air juga. Dan juga ketika melakukan hubungan kelamin, itu antara ciri-ciri mereka yang dihidapi ataupun dijangkiti fibroid ini sendiri. Namun kalau kata dia sakit itu, kalau kata dah pergi jumpa doktor dan doktor telah melakukan ultrasound dan sebagainya, adakah doktor menasihatkan untuk terus membuang fibroid atau ada alternatif lain yang mungkin boleh kecutkan fibroid atau secara rawatannya bagaimana? Okey, secara keseluruhannya rawatan fibroid ini bergantung kepada banyak faktor. Pertama, bergantung kepada faktor fibroid itu sendiri. Maksudnya, adakah fibroid itu memberikan gejala kepada pesakit tersebut. Sekiranya fibroid tidak memberikan sebarang gejala, maksudnya fibroid yang kecil macam yang saya maklumkan sebentar tadi, semestinya tidak perlu apa-apa rawatan serta-merta yang boleh dilakukan. Kita hanya perlu mungkin rawatan susulan. Maksudnya, kita boleh memerhatikan dahulu mungkin 3 to 6 monthly follow up. Tetapi sekiranya fibroid itu semakin membesar sehingga menyebabkan rasa tidak selesa, kembung perut, memberikan tekanan kepada saluran kencing ataupun saluran buang air besar tadi tu, dalam keadaan macam tu barulah perlu rawatan. Doktor memberi informasi berkenaan dengan usia yang dijangkiti fibroid ini, usia 30 ke atas, yang mana mereka telah pun datang bulan dan sebagainya. Namun ada kes juga yang kita lihat bahawa usia 20-an sudah pun didapati ada fibroid di dinding rahim dan sebagainya. Apakah special case dari segi umur itu sendiri? Kenapa ada di usia muda ini perlu mereka ini risau sebenarnya? Tidaklah seperti doktor kata 30 akan mudah lebih dijangkiti. Sebenarnya ada juga kes-kes atau itu hanya kes-kes terpencil saja yang boleh doktor terangkan? Sebenarnya pada usia yang muda, maksudnya bagi mereka yang baru saja datang haid, jarang sekali punya fibroid. Sebab apa? Apabila mereka baru saja datang haid, hormon estrogen tu baru saja mula meningkat dalam badan. So macam mana boleh fibroid tu tiba-tiba terbentuk? Selalunya dia mengambil masa. Maksudnya estrogen exposure. Maksudnya badan tu dah terdedah kepada estrogen untuk jangka masa yang tertentu. Selalunya dengan peningkatan usia lah yang menyebabkan fibroid boleh terjadi. Itu dia penjelasan. Makna kata bukan bermakna anda tidak perlu risau atau khawatir kerana ia pernah dijangkiti dan juga ada bukti-bukti bahawa golongan-golongan tertentu pernah dijangkiti fibroid. Namun itu penjelasan doktor. Mungkin anda tidak mendapat gambaran di bagaimanakah kedudukan fibroid dan sebagainya. Namun sebelum saya berehat seketika, saya ingin tinggalkan satu persoalan kepada doktor berkenaan dengan fibroid ini.
laporan mengatakan bahawa kurang daripada 1% pun akan berlakunya kanser daripada fibroid itu sendiri. Namun ada kes-kes tertentu fibroid ini tidak dirawat sehingga menyebabkan kanser dan doktor ada jawapan balasnya. Namun kita berehat dulu seketika, kembali selepas ini dalam Bicara DR. Baik, bertemu kembali dalam Bicara DR dan ini adalah segmen yang cukup menarik pada saya untuk kita membedah secara lebih dalam bagaimanakah fibroid dalam ketubuhan itu. Untuk kita mengetahui, di awal perbincangan doktor sudah memberi gambaran siapakah yang berpotensi, yang berisiko untuk dijangkiti fibroid dalam rahim ini. Dan kalau anda dapat lihat sebelum kita kembali tadi, penerbit sudah pun menunjukkan kepada anda gambaran bagaimanakah fibroid itu berada pada dinding rahim itu sendiri. Dan inilah di belakang saya gambarannya dan juga doktor pun sudah bersedia untuk memperjelaskan kepada kita berkenaan dengan fibroid ini secara realitinya. Doktor, kalau kita boleh beri gambaran awal dulu, berapa besar fibroid yang dah dikeluarkan ini sebenarnya? Okey, kalau kita lihat pada gambar ni, saya boleh katakan mungkin dalam anggaran fibroid yang saiz seperti orang mengandung 5 bulan. Mengandung 5 bulan. Ini makna golongan wanita yang fibroidnya 5 bulan, perutnya akan kelihatan seperti mengandung. Seperti mengandung 5 bulan lah. Dan dipahamkan oleh doktor juga pernah mendapat membuat rawatan sehingga 9 bulan. Ya, ada juga fibroid. Itu antara kes-kes yang kritikal. Baik doktor, kalau kita boleh perincikan, apa yang doktor boleh kongsikan daripada gambaran fibroid yang ada dekat skrin ketika ini? Okey, kalau lihat daripada gambar ni, yang ini adalah ketumbuhan yang mempunyai banyak fibroid. Ya. So, selepas kita membuat pembedahan, kita keluarkan fibroid tu satu persatu, inilah kelihatan fibroid tu yang kita boleh gambarkan. Ya. So dia sebenarnya ciri-cirinya dia keras, dia seperti daging sebab dia daripada otot rahim kan. Seperti daging. Yeah. Baik, so bermakna kalau kata seorang wanita itu ada fibroid, bukannya 1-2 sahaja yang ada banyak. Tidak semestinya. Ada yang punya mungkin satu fibroid, ada juga yang punya banyak fibroid. Okey, kalau bercakap berkenaan dengan fibroid ni, commonly datang ketika mana waktu period dan sebagainya ataupun datang bulan. Dan kita difahamkan juga fibroid ini akan datang kembali sekiranya dibuang selagi mana tidak menopause. Mungkin doktor boleh perjelaskan lagi berkenaan dengan kenyataan tersebut. Alright, seperti yang saya maklumkan tadi, fibroid ni sangat berkait dengan hormon estrogen. So maksudnya selagi wanita tu belum menopause, selagi dia ada hormon estrogen dalam badan, fibroid tu memang boleh ada. Contohnya wanita telah mengalami pembedahan untuk fibroid ya. So setelah satu jangka masa waktu, fibroid tu memang boleh datang balik. Khasnya kalau wanita tersebut tidak mengandung. Oh, itu dia. Ini bermakna kalau dah buang macam mana pun, kalau kata ditakdirkan untuk datang kembali, ia tetap akan hadir. Baik, ini gejala fibroid yang dikongsikan oleh doktor tadi berkenaan dengan pendarahan, mass effect dan sukar hamil. Baik doktor, mungkin ini katakan mass effect, kita lihat di sana penjelasannya perut tidak selesa. Mungkin doktor boleh perincikan terus berkenaan dengan, sebenarnya mungkin ada antara penonton kita yang dah rasa dan mungkin mereka perlu segera membuat check up mungkin doktor. Okey, so saya boleh perincikan di sini satu persatu. Yang pertama, gejala fibroid dia boleh mengganggu dari segi pendarahan pesakit, yang mana sekiranya dia berada di dalam lapisan dinding rahim boleh menyebabkan pendarahan yang banyak dan berpanjangan ya, sehingga menyebabkan risiko kurang darah. Selain daripada itu, sekiranya fibroid itu saiznya besar ataupun mungkin banyak, boleh menyebabkan rasa tidak selesa kepada perut, rasa kembung perut dan ada juga yang menyebabkan rasa sakit ya. Selain daripada itu, sekiranya saiznya besar, dia boleh memberi tekanan di hadapan kepada saluran kencing, menyebabkan kerap kencing dan juga tekanan bahagian belakang menyebabkan sukar untuk buang air besar. Dari segi gejala yang lain adalah pesakit juga mungkin datang berjumpa doktor dengan masalah sukar untuk hamil. Kenapa ini berlaku? Mungkin juga berkait dengan gangguan implantasi. Implantasi ini maksudnya adalah kandungan yang tertanam di dalam rahim, kandungan yang sepatutnya tertanam dalam rahim boleh terganggu disebabkan oleh fibroid.
Itulah dan itu yang kesannya lah. menyebabkan sukar untuk hamil. Okey, kalau sukar untuk hamil satu kes. Namun ada kes juga di mana wanita hamil dan juga didapati ada fibroid. Bagaimanakah doktor ingin mengendali isu itu? Adakah fibroid itu perlu dibuang ketika pregnancy ataupun tempoh kehamilan itu? Atau bagaimana cara yang lebih baik untuk memastikan kandungan sihat dalam masa sama fibroid itu dapat dirawat sebenarnya? Okey, sekiranya seorang wanita itu hamil, kita akan monitor, kita akan tengok bagaimana keadaan wanita tersebut, ya. Maksudnya adakah fibroid itu memberi kesan, ya. Ada beberapa cara ia boleh memberi kesan. Satu, ia boleh menyebabkan rasa sakit perut, ya. Dan rawatannya adalah ubat tahan sakit. Kita tidak boleh membuat pembedahan sewaktu wanita itu hamil, ya. Kedua adalah bila ada fibroid ketika hamil boleh menyebabkan risiko keguguran. Selain pada itu, risiko bersalin secara pramatang dan juga meningkatkan risiko bersalin secara pembedahan. Itu dia antara risiko apabila seorang wanita itu ada fibroid ketika mana hamil. Itu penjelasan doktor berikan dan itu adalah penting sebenarnya kerana mungkin akan ada berlaku satu keadaan panik dan sebagainya, tapi itu sebenarnya atas arahan doktor juga. Baik, kalau kita lihat kepada slide berikutnya, apa yang boleh kita kongsikan daripada apa sebenarnya lain yang boleh kita tahu berkenaan dengan fibroid itu sendiri? Mungkin kita boleh lihat kepada slide seterusnya. Okey, kalau kita lihat kepada jenis fibroid, sebenarnya ada beberapa jenis fibroid. Satu jenis fibroid yang berada di dinding rahim, kita panggilkan submucosal. Dalam dinding rahim maksudnya di dalam ni lah, ya. Ada juga jenis fibroid yang berada di otot rahim, di sini, di dalam otot rahim, ataupun kita panggil sebagai intramural. Ada juga fibroid yang berada di permukaan rahim, namanya subserosal fibroid. Atau fibroid juga boleh berbentuk seperti tangkai, maksudnya dia boleh berada di permukaan rahim, ya, tangkai, kita panggil pedunculated, ataupun dia tangkai juga tapi daripada dalam rahim, tapi tangkainya keluar melalui pangkal rahim. Alright. Selain daripada itu, fibroid juga boleh berlaku pada pangkal rahim wanita ataupun di tisu sekitar rahim wanita. Itu dia. Ini adalah jenis fibroid yang doktor telah pun kongsikan kepada kita. Bagaimanakah kedudukan dan juga apakah nama-nama fibroid yang ada di sini. Baik, kalau jenis fibroid ini, kalau kita lihat fibroid dan juga kehamilan yang kita kongsikan tadi, sebenarnya kalau kita melihat kepada, katakan itu scan ibu mengandung, katakan kalau ada fibroid itu, bagaimanakah proses gangguan terhadap kehamilan itu yang mungkin doktor boleh kongsikan di sini? Okey, gangguan yang boleh berlaku adalah yang pertama, macam yang saya maklumkan tadi, boleh menyebabkan rasa sakit perut, khasnya pada trimester yang pertama atau trimester yang kedua. So, apa yang berlaku adalah sewaktu wanita itu hamil, berlaku peningkatan hormon estrogen. Ya, so hormon estrogen ini akan merangsang fibroid itu mungkin untuk lebih membesar. Sekiranya dia membesar terlalu cepat, dia menyebabkan aliran darah kepada fibroid itu berkurang. Dan apabila kurang aliran darah ke fibroid, akan boleh menyebabkan rasa sakit perut. Dan bila sakit perut, wanita akan selalunya datang ke hospital, dan apa yang kita lakukan adalah kita akan perhatikan dalam ward dan beri ubat tahan sakit lah. Ada tak worst case scenario yang sehingga menyebabkan berlaku keguguran atau bayi itu terpaksa dikeluarkan atas sebab-sebab kesihatan kepada ibu yang mengandung itu? Okey, memang pernah berlaku kes keguguran berkait dengan fibroid lah, ya. Ada setengah kes berlaku sekali saja keguguran, ada yang berlaku berulang kali. So kes yang sebegini semestinya perlu rawatan selanjutnya lah selepas kelahiran kemudian nanti. Okey, kita bercakap tentang fibroid dan ada juga persoalan berkenaan dengan fibroid dan juga sis, kerana kedua-dua ini kelihatannya sama, namun sebenarnya ada perbezaan yang perlu kita maklum dan juga kita faham. Sekiranya anda sakit-sakit tertentu, ini bukan fibroid, sebenarnya cyst, dan ini bukannya cyst, sebenarnya fibroid. Dan doktor sudah pun mungkin boleh jelaskan apa sebenarnya perbezaan yang jelas berkenaan dengan cyst dan juga fibroid ini sebenarnya. Okey, perbezaan antara fibroid dengan cyst adalah yang pertama dari segi lokasi itu sendiri, ya. Kalau fibroid ini adalah pada rahim, ya, ketumbuhan pada rahim. Cyst itu adalah ketumbuhan di dalam kilang telur, which is ovari wanita, ya. Seterusnya adalah dari segi ciri-ciri ketumbuhan itu sendiri, ya. Kalau fibroid selalunya ciri-cirinya keras dan konsisten, keras. Kalau ketumbuhan daripada cyst, kilang telur ni, dia boleh ada beberapa jenis. Ada yang jenis yang kantung air saja, ada juga kantung yang ada darah, ada juga jenis yang air bercampur dengan
bahan yang keras. Kita panggil solid cystic. Okey. Cara-cara lain lagi untuk membezakan adalah dari segi rawatan lah ya. Rawatan semestinya berbeza. Fibroid rawatannya berbeza, cyst juga rawatannya berbeza. Adakah kedua-dua ini atas nasihat Dr. Goh sama ada untuk dibuang atau boleh menggunakan rawatan-rawatan tertentu? Okey, secara amnya rawatannya adalah bergantung pada keadaan, maksudnya pesakit itu bergejala atau tidak, dan selalunya kita akan lihat juga dari segi faktor pesakit itu sendiri. Maksudnya adakah masalah dari segi kesuburan? Kalau ada faktor-faktor berikut, ada yang perlu pembedahan. Itu dia perbezaan jelas berkenaan dengan fibroid dan juga ovarian cyst ataupun cyst, nama yang sering kita sebutkan dan sering kali dikaitkan dengan golongan wanita, dan anda tidak perlu risau dan tidak perlu khawatir kerana anda boleh merujuk kepada pakar perubatan berdekatan anda untuk mendapatkan maklumat sama ada perlu dibuang ataupun tidak, dan inilah pentingnya ruang bicara DR ini untuk kita maklumkan kepada anda. Baik, selesai bab ini, kita ada juga bab lain berkaitan dengan mitos sama ada benarkah cyst ini ataupun fibroid secara khususnya boleh dikecutkan atau boleh dihilangkan secara semula jadi atau hanya bergantung kepada perubatan moden saja. Namun perkara itu kita akan perdalamkan sebaik sahaja kita kembali selepas ini dalam bicara diari dan rawat. Baik, masih bersama dengan Dr. Wan Syahirah Yang Mohsin, merupakan fellow perubatan reproduktif Hospital Tunku Azizah, membincangkan dengan fibroid ketumbuhan dalam rahim. Baik, untuk segmen yang ketiga ini adalah segmen mitos. Namun sebelum kita mencengah kepada mitos-mitos yang mungkin dikongsikan oleh orang-orang terdahulu atau sesiapa sahaja yang anda kenali, saya ingin tanyakan juga kepada doktor berkenaan dengan fibroid ini, adakah ia disebabkan pemakanan atau ia juga berkait dengan keturunan itu sendiri, doktor? Okey, dari segi aspek pemakanan sebenarnya tak ada kajian secara terperinci atau yang jelas yang membuktikan dengan mengamalkan pemakanan tertentu boleh mengecutkan fibroid atau menyebabkan fibroid membesar. Ya. Sama juga dengan keturunan. Keturunan pun sebenarnya tidak ada bukti yang secara jelas membuktikan, tetapi ada juga yang mengaitkan mereka yang mempunyai keturunan seperti macam ibu ataupun adik-beradik yang ada fibroid mungkin lebih cenderung dan lebih berisiko untuk mendapat fibroid. Itu dia. Saya mengharapkan bahawa jawapan itu sudah pun memberi jawapan jelas kepada anda semua yang mungkin tertanya sama ada apa yang aku makan ini betul atau tidak, adakah aku dijangkiti fibroid ini sebabkan keturunan dan sebagainya. Baik doktor, berkenaan dengan mitos, saya pasti dan percaya apa juga soal kesihatan yang kita bawakan ke dalam bicara DR ini pasti ada mitos-mitos tertentu untuk merawat kepada penyakit yang kita bincangkan. Misalnya pada malam ini, fibroid iaitu ketumbuhan dalam rahim, ada yang mengatakan bahawa pengambilan pil perancang dan sebagainya adalah punca kepada datangnya ataupun hadirnya fibroid dalam rahim. Sedangkan kita faham bahawa kewujudan fibroid itu disebabkan oleh hormon estrogen itu sendiri. Kalau doktor jelaskan berkenaan dengan pil perancang dan juga kaitannya dengan fibroid itu sendiri. Okey, sebenarnya tidak ada kajian secara saintifik yang membuktikan bahawa pil perancang boleh menyebabkan fibroid. Ya, ataupun boleh mengecutkan fibroid. Tetapi secara keseluruhannya, teorinya memang fibroid ini boleh berlaku disebabkan hormon estrogen dalam wanita itu sendiri. Ya. Maksudnya tak kisahlah wanita tersebut mengambil pil perancang atau tidak, fibroid itu masih boleh terbentuk. Ya. Dan in fact kita akan bagi pil perancang dalam kes yang mempunyai pendarahan yang banyak. Tapi selalunya pil perancang yang kita berikan ini adalah untuk sementara sahaja. Bukan sebagai rawatan yang tetap. Ya? Jadi tidak ada kajian yang jelas berkenaan dengan bahawa pil perancang ini menyebabkan. Baik doktor, tadi kita sudah pun berbincang berkenaan dengan sebentar tadi berkenaan dengan soal kehamilan dalam tempoh ada fibroid itu sendiri dan juga kaitannya fibroid yang mengatakan bahawa boleh menyebabkan masalah kesuburan. Ini saya yakin dan juga percaya bahawa akan menyebabkan kegusaran kepada penonton sekiranya mungkin baru berkahwin atau belum berkahwin. Adakah mereka akan mengalami masalah kesuburan jika mereka mempunyai fibroid ketika ini, doktor? Mungkin doktor boleh memberi jawapan balas yang mungkin boleh meredakan dan juga melegakan kepada penonton kita sebenarnya.
Sebenarnya sama juga dari segi kajian mereka tidak boleh membuktikan secara tepat bagaimana caranya ya, tetapi dari segi teorinya yang kita faham apabila fibroid itu berada di dalam otot rahim ataupun berada dalam dinding rahim wanita, ia boleh mengganggu dari segi implantasi. Maksudnya sekiranya seorang wanita itu sebenarnya hamil, kalau ada kandungan dalam rahim, ada embrio, bagaimana cara embrio itu boleh melekat, boleh tertanam dalam rahim. Semestinya boleh terganggu apabila ada fibroid dekat situ. Ya. Cara yang lain adalah sekiranya fibroid tersebut berada pada kedudukan yang tertentu. Contohnya berada berhampiran dengan tube peranakan wanita. Seolah-olah memberi sumbatan kepada tube tu. So dengan itu pun boleh mengganggu kesuburan wanita. Ya. Selain daripada itu, ada juga kajian yang dijalankan pada pesakit yang melalui rawatan IVF ya, dan pesakit ini mempunyai ketumbuhan di dalam fibroid di dalam dinding rahim, dan kita dapati potensi untuk pesakit tersebut mengandung berkurang ya, disebabkan oleh ada fibroid dalam dinding rahim. Jadi inilah keadaan-keadaan yang mungkin boleh mempengaruhi yang menyebabkan pesakit sukar untuk hamil sebenarnya. Ada sebab-sebab tertentu dan bukan dikata sebagai satu majority case yang menyebabkan fibroid ini menyebabkan masalah kesuburan. Baik doktor, kalau kita melihat juga dalam kategori mitos ini, produk-produk berkaitan dengan kesihatan ini kita boleh katakan banyak dan juga berlebihan di pasaran. Namun kita ingin memilih dengan lebih baik. Saya melihat bila saya mendapat topik ini, jika saya melihat kepada capaian di internet mengatakan bahawa okey, fibroid boleh dikecilkan dengan pengambilan ubat, rupanya dia nak menjual produk dia misalnya. Namun adakah pengambilan superfood ataupun suplemen-suplemen tambahan lain yang boleh dikatakan mengecutkan fibroid itu sendiri? Sebenarnya adakah ia satu perkara yang boleh kita amalkan atau ada kesan-kesan sampingan yang mungkin kita tak tahu sebenarnya yang doktor boleh maklumkan untuk memberi kesedaran kepada awam berkenaan dengan sakit ini? Okey, sebenarnya pengambilan superfood ni secara amnya adalah pemakanan yang sihat untuk kesihatan wanita secara amnya ya. Tapi tidak ada kekajian yang membuktikan dengan pengambilan superfood boleh mengecutkan fibroid ataupun mencegah mendapat fibroid ya. So secara amnya nasihat saya sebagai doktor kepada pesakit adalah sebelum mengambil sebarang suplemen tambahan khasnya suplemen tradisional, dapatkan nasihat doktor Sometimes kita tak tahu apa kandungan dalam produk-produk tu sebab ia mungkin boleh memberikan kesan sampingan yang kita tidak sedar sekarang, tapi untuk jangka masa yang panjang boleh memberi kesan mungkin. Namun ada kes juga mereka yang mungkin mengambil bahan-bahan tertentu dapati fibroid itu kecil. Itu kes itu akan berlaku atau bagaimana sebenarnya? Atau ada faktor-faktor lain yang mengecutkan fibroid itu bukan disebabkan oleh suplemen ataupun superfood yang mereka ambil? Kalau dalam kes begitu, kita kena pasti juga mungkin pesakit tersebut ada mendapatkan rawatan di hospital. Dan pada masa yang sama mengambil suplemen tambahan So dari segi kesan ubat tu kita tak tahu kesan yang mana satu sebenarnya. Tak jelas kat situ. Mungkin tak jelas kat situ. Ada grey area. Ya, ada grey area kat situ. Mungkin sebenarnya adalah kesan daripada ubat yang diambil di hospital rather than suplemen tu. Betul. Pentingnya kita mendapatkan ilmu dan juga pengetahuan berkenaan dengan, saya suka penjelasan doktor berkenaan dengan sama ada betul sama ada beliau ataupun mereka yang dijangkiti fibroid itu mengambil ubat yang dicadangkan atau sebenarnya beliau mendapatkan rawatan di hospital. Ini penting sebab kadang-kadang mereka ini dapat rawatan yang betul tapi menjualkan produk atas faktor-faktor tertentu yang kita tidak mahu sebutkan di sini. Baik doktor, selain daripada mitos ini juga berkenaan dengan obesiti, masalah berat badan dan sebagainya untuk golongan wanita juga dikatakan punca kepada berlakunya fibroid. Dan saya tidak pasti kebenarannya kerana saya melihat kebanyakan kesnya, saya melihat temu bual dan juga kepada pesakit fibroid ini rata-rata mereka adalah bertubuh kecil dan tidaklah dalam kategori obesiti itu sendiri doktor. Sebenarnya tidak semestinya tidak semestinya yang berat badan berlebihan saja mendapat fibroid. Yang badan kurus pun ada je yang mengalami fibroid sebab secara teorinya seperti yang saya maklumkan dia berkait dengan hormon wanita, hormon estrogen. Maksudnya selagi wanita itu ada hormon dalam badan dia boleh dapat fibroid Tetapi ada juga kajian yang mengaitkan berat badan berlebihan dengan fibroid sebab apabila seorang wanita itu mempunyai berat badan yang berlebihan, dia ada lemak dalam badan yang berlebihan, yang lemak ini boleh bertukar kepada hormon estrogen dan secara teorinya hormon estrogen wanita ni mungkin lebih tinggi berbanding dengan wanita yang berat badan yang ideal dan disebabkan itu lebih berisiko mungkin untuk mendapat fibroid.
Itu dia. Bermakna kata tidaklah katakan seseorang itu obesiti dikaitkan dengan fibroid dan sebagainya. Baik doktor, kalau hal lain pula, kalau saya boleh kaitkan di sini, adakah fibroid itu dapat dikecilkan ataupun dapat hilang secara naturalnya melalui tindakan kita emosi dan sebagainya? Adakah ia mempengaruhi apa yang ada dalam rahim adalah tindak tanduk kita sebenarnya? Kalau secara logiknya, doktor, mungkin boleh doktor kongsikan. Secara amnya fibroid ni dia tidak ada kaitan dengan emosi seorang wanita ya. Fibroid ni dia boleh membesar selagi wanita itu ada hormon dalam badan, ada estrogen dalam badan. Itulah sebab utamanya. Selagi ada haid. Dan apabila menopause, hormon sudah mula menurun, fibroid kebanyakannya boleh mengecut. Tidak ada kaitan dengan emosi wanita. So tidak ada kes di mana bila mana seorang wanita mencapai tahap menopause, kes itu akan kembali semula, tidak pernah berlaku ke, atau ada kes-kes seperti itu? Selepas menopause, fibroid akan mengecut secara prinsipnya. Sebab estrogen dah mula menurun. Estrogen sudah pun tidak dihasilkan. Baik doktor, kita tadi berkenaan dengan perbezaan cis itu juga dan juga fibroid itu. Mungkin saya boleh kaitkan dan juga bawa kembali kepada ruang perbincangan ini berkenaan dengan cis. Cis juga ada jenis-jenisnya. Cis bentuk kantung air dan juga bentuk seperti mana fibroid. Ia juga adakah disebabkan ataupun boleh dirawat menggunakan mitos-mitos yang sama, ataupun dia dua kes yang sama perlu diterangkan dalam satu kategori begitu? Sama juga dengan cis dengan pengamalan makanan superfood ke apa ke, tidak ada bukti lagi yang boleh mengecutkan cis. Kalau ada memang senanglah, doktor tak payah rawat pesakit di hospital dah dengan mengambil superfood sendiri saja, boleh self treat kan. So tidak ada kajian yang boleh membuktikan dengan pengambilan superfood boleh merawat sama ada fibroid ataupun cis. Kalau kita boleh lihat di belakang ini sebenarnya, ovarian cyst ini, kalau kita boleh perincikan sedikit, doktor. Ada 4 atau 5 grafik yang mungkin doktor boleh perincikan berkenaan dengan cyst itu secara khususnya di sini. Cyst ni ada jenis yang kita katakan sebagai physiological yang ada yang terbentuk disebabkan oleh kitaran haid itu sendiri. Maksudnya selalunya cyst yang begini dia jenis kantung air yang boleh datang dan pergi mengikut pada kitaran haid. Right? Ada juga cyst yang berkait dengan yang ada darah ya, yang kita katakan sebagai endometriosis. Juga berkait dengan hormon wanita, yang mana selagi wanita itu belum menopause, dia boleh ada endometriosis, dan apabila menopause, endometriosis boleh berkurang. Alright. Cyst yang lain kita katakan sebagai polycystic ovarian syndrome, tapi yang ni cystnya jenis yang kecil-kecil dan banyak. Ia berkait dengan masalah dari segi gangguan kitaran haid wanita dan mungkin mempunyai lebihan hormon lelaki dalam badan wanita. Itu dia penjelasan penting untuk kita semua. Kalau bercakap tentang mitos dan juga perkara-perkara seperti ini, banyak sebenarnya berkaitan dengan mitos. Ada yang kata makan cuka apple dapat mengejutkan dan juga makanan-makanan lain. Tapi sebenarnya apa yang penting dan juga perlu anda lakukan adalah berjumpa dengan pakar perubatan, apatah lagi sebenarnya jumpa pakar sakit puas sendiri untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan fibroid itu sendiri. Namun kita berehat sekali lagi untuk kita melihat apa sebenarnya dalam perlu kita buat untuk menangani fibroid, dan sekiranya anda dijangkiti, dan apa sebenarnya tindakan awal selain daripada berjumpa doktor sendiri. Namun kita berehat dulu seketika. Kembali selepas ini kita masih lagi bersama dengan Dr. Wan Syahirah yang Mohsin, merupakan pakar dan juga fellow perubatan reproduktif Hospital Tunku Azizah. Kembali selepas ini. Baik, berbaki beberapa minit saja lagi, namun kita memberi sedikit masa lagi kepada doktor untuk, sebab saya difahamkan ada soalan di Facebook kami di berita_RTM. Tapi terlebih dahulu kita ke kapsul farmasi bersama dengan Sofhatul Nusubhi untuk berbicara berkenaan dengan bahaya produk kurus. Dan ini adalah juga penting kepada anda di luar sana. Sama-sama kita saksikan terlebih dahulu. Untuk
Untuk segmen kali ini saya akan kongsikan bahaya produk kurus. Saya percaya ramai dalam kalangan kita memang excited nak kurus. Lagi cepat boleh kurus, lagi bagus. Itulah persepsi ramai antara kita. Dan kebiasaannya kita lebih tertumpu kepada tarikan iklan itu sendiri. Sebagai contoh, kurus dalam masa 7 hari tanpa perlukan senaman. Jom cuba sekarang. Tapi sedarkah anda sebenarnya produk tersebut mungkin dicampur dengan bahan yang membahayakan, dan pernahkah anda terfikir produk tersebut kenapa dia memberikan kesan yang sangat cepat? Hasil daripada analisis makmal mendedahkan bahawa kebanyakan produk kurus overclaim ini yang mendakwa boleh kurus dalam masa yang singkat sebenarnya mengandungi sibutramine. Sibutramine ini dahulunya didaftarkan dan digunakan secara meluas di seluruh dunia. Tapi setelah ada satu kajian yang dipanggil sebagai Sibutramine Cardiovascular Outcome Study iaitu SCOUT dijalankan, hasil penemuan kajian ini mendapati adanya risiko peningkatan penyakit jantung kepada pesakit yang menggunakan sibutramine ini. Sebagai contoh, serangan jantung dan juga stroke. Dan antara side efek lain yang biasa adalah seperti peningkatan tekanan darah tinggi dan juga degupan jantung jadi lebih laju walaupun kita dalam keadaan berehat, dipanggil tachycardia. Jadi pada tahun 2010, kebanyakan negara termasuklah Malaysia melalui Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah menarik balik sibutramine ini daripada semua points of sale di pasaran untuk melindungi kepentingan dan juga kesihatan orang awam. Tapi bagaimana cara sekalipun, hasil risikan dan juga operasi daripada bahagian penguatkuasaan farmasi KKM mendapati masih ada produk yang dijual di luar sana mengandungi sibutramine ini, terutamanya produk herba dan minuman, tanpa pengguna tahu berapa banyak sebenarnya kandungan sibutramine yang telah diletakkan. Sibutramine juga dilaporkan boleh menyebabkan acute myocardial infarction dalam kalangan pengguna iaitu serangan jantung disebabkan oleh bekalan oksigen tidak mencukupi ke otot jantung. Contoh gejala yang boleh dirasai adalah sakit dada yang menjala sehingga ke siku, tangan belakang badan, leher dan juga rahang. Sakit dada ini juga kadang-kalanya dirasakan sebagai pedih hulu hati. Contoh gejala lain termasuklah sesak nafas, rasa pitam, mual, peluh sujud dan juga rasa yang amat letih. Selain daripada kesan sampingan yang serius, ada juga kesan sampingan yang ringan akibat daripada penggunaan sibutramine ini. Contohnya seperti mulut kering, sembelit, rasa susah nak tidur, pening, senggugut dan sebagainya. Dan satu lagi adalah paresthesia. Kesan ini memang kurang dilaporkan tapi anda perlu ambil perhatian. Biasanya pengguna akan merasa mencucuk-cucuk dan panas pada permukaan kulit tanpa tahu apa sebabnya. Dan ada juga laporan menunjukkan sesetengah pengguna sibutramine ini mengalami perubahan emosi dan juga mental. Jadi, anda di luar sana jangan mudah percaya dengan produk-produk iklan untuk kurus ini. Ada 2 tips yang penting yang perlu anda ambil sebelum membeli ubat secara online. Pertama, pastikan produk atau ubat itu telah pun berdaftar dengan KKM dan juga ada nombor pendaftaran MAL dan pelekat keselamatan hologram. Kedua, pastikan juga iklan ubat atau produk itu tadi telah diluluskan oleh lembaga iklan ubat kerana hanya produk yang berdaftar sahaja yang diluluskan. Pengguna atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmacy Call Center NPCC melalui talian 1800-886722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan dengan ubat-ubatan. Jadilah pengguna yang bijak. Impian untuk kurus itu memang bagus tapi perlu dilakukan dengan cara yang selamat. Elakkan bergantung kepada produk perlansingan yang tidak berdaftar kerana dikhawatiri keselamatannya. Jadi, jom kurus dengan cara yang berkesan dan sihat. Baik, itu dia perkongsian berkenaan dengan bahaya dan juga bahana produk kurus itu sendiri. Jadi kalau anda nak kurus, pasti ada cara dan juga kaedah-kaedah yang lebih baik dan juga lebih menyihatkan. Jadi jangan risau, pasti ada, setiap sakit itu pasti ada ubatnya. Baik, doktor, kita berbicara juga berkenaan dengan awal tadi saya membuka perbincangan bahawa fibroid ini juga peratusan untuk menjadi kanser itu agak rendah. Namun ada juga kes-kes ini menyebabkan kanser dan juga saya cuba kaitkan dengan persoalan dan ini adalah soalan daripada lelaki. Saya pasti dia concern ataupun begitu ambil maklum juga dengan penyakit ini. Soalannya adalah daripada Muhammad Faisal Mihat, adakah fibroid ini berbahaya dan adakah pembedahan melalui laparoskopik itu boleh dilakukan, doktor?
Okey. Fibroid ni secara keseluruhannya kebanyakannya memang tidak bahaya kerana tidak bahaya in a way dia tidak kebanyakannya tidak berkait dengan barah ya. Hanya kurang daripada 0.2% sahaja mungkin boleh berubah menjadi barah ya. Tapi fibroid boleh menjadi bahaya dengan cara lain yang mana sekiranya dia menyebabkan pendarahan yang banyak ataupun dia membesar dan memberikan mass effect seperti yang saya nyatakan sebentar tadi lah ya, sehingga menyebabkan perlu pembedahan. Alright, dan kalau dibiarkan dia boleh terus membesar dan memberi kesan yang lebih serius. Dan soalan yang kedua berkaitan dengan mitos juga, kalau sempat saya baca tadi, berkenaan dengan pengambilan biji apricot dapat mengecilkan fibroid. Mungkin doktor sekali lagi perlu jelaskan bahawa sebenarnya ini adalah mitos ataupun tidak sebenarnya. Itu juga merupakan mitos sebenarnya. Tidak ada kajian yang membuktikan dengan pengambilan apricot or any food boleh mengurangkan fibroid. Ya. Itu penting. Dan doktor, mungkin tadi sebelum kita berehat, doktor ada menyebut berkenaan dengan extreme age group ataupun umur-umur tertentu berkaitan juga dengan kanser. Dan extreme age group itu usia berapa yang untuk lebih spesifik kita faham extreme age group itu sebenarnya? Okay. Extreme age group yang saya masukkan ni untuk kes yang ada ketumbuhan pada kilang telur itulah ya. Maksudnya yang terlalu muda ataupun yang umurnya terlalu lanjut ni, maksudnya yang menghampiri menopause atau selepas menopause ya. Sakit yang sebegini sekiranya mempunyai ketumbuhan yang ciri-ciri yang tertentu, ada yang kita perlu risaukan kebarangkalian yang berkait dengan kanser. Itu dia. Siapakah extreme age group itu? Kalau anda tidak tergolong dalam extreme age group itu, anda tidak perlulah khawatir dan sebagainya. Baik doktor, berbaki beberapa minit sahaja lagi. Mungkin doktor ada pesanan dan juga makluman untuk kita rumuskan berkenaan dengan fibroid ni. Sudah kita berbincangkan berkenaan dengan mitos, jenis-jenis fibroid dan juga simptom segalanya. Mungkin ada mutiara kata ataupun apa yang doktor boleh kongsikan kepada wanita khususnya berkaitan dengan fibroid ini. Sebenarnya bukan untuk wanita saja, sebenarnya untuk lelaki juga, untuk saya juga, untuk mengambil maklum berkenaan dengan perkara ini. Okey. Saya ingin menjawab dulu soalan yang ditanyakan sebentar tadi berkenaan dengan pembedahan laparoskopi. Ya, betul. Okey, sebenarnya dalam kes tertentu memang fibroid yang memerlukan pembedahan boleh dibedah dengan cara laparoskopi. Khasnya sekiranya fibroid tersebut saiznya tidak terlalu besar dan juga jumlahnya tidak terlalu banyak ya. So kalau kes-kes begini memang kita boleh bedah dengan cara laparoskopi ya. Tetapi bukan semua hospital boleh melakukannya ya. Khasnya hospital yang mempunyai fasiliti laparoskopik lah ya. Dan yang bagusnya pembedahan secara laparoskopik ni dari segi pesakit tu kurang selepas pembedahan dan pesakit boleh sembuh dengan lebih cepat. Ya, khasnya bagi mereka yang inginkan rawatan dari segi kesuburan. So memang kita galakkan untuk pembedahan secara laparoskopik. Tetapi dalam keadaan tertentu kalau fibroidnya terlalu besar ya ataupun fibroidnya banyak, complicated. So kalau kes sebegini memang kita galakkan untuk pembedahan secara terbuka lah, open surgery. Saya hampir terlupa berkenaan dengan persoalan laparoskopik kerana dia tinggalkan dua persoalan. Ramai juga saya pun tertanya laparoskopik itu apa, sebenarnya pembedahan menggunakan kamera. Itulah kecanggihan perubatan yang kita ada perlu kita gunakan sekiranya dalam kes-kes tertentu. Baik doktor, kembali semula kepada persoalan berkenaan dengan mungkin pesanan dan juga apa yang perlu doktor kongsikan sebagai pakar dalam hal ehwal kesihatan ini, khususnya fibroid dalam ketumbuhan rahim ini sendiri kepada golongan wanita. Tapi bukan sahaja golongan wanita, tapi kepada lelaki juga untuk ambil maklum sebenarnya tentang kesihatan ini secara generalnya. Okey, secara general nasihat saya adalah sekiranya seorang wanita itu mempunyai fibroid ya, jangan kita ambil mudah. Sememangnya fibroid ini jarang sekali berkait dengan kanser ya, kurang daripada 0.2%. Tetapi sekiranya kita mempunyai fibroid, khasnya kita ada bergejala, maksudnya ada pendarahan atau ketumbuhannya besar atau mungkin mengalami masalah kesuburan, segeralah datang untuk mendapatkan nasihat pemeriksaan doktor supaya kita dapat bagikan rawatan yang terbaik untuk pesakit. Dengan ini kita boleh mengelakkan komplikasi yang lebih serius untuk jangka masa panjang. Dan juga kalau saya boleh tanya satu lagi soalan berkenaan dengan wanita ni, kadang-kadang wanita ni, tadi kita bercakap tentang obesiti dan juga ubat kurus dan sebagainya. Berkaitan juga ada juga golongan wanita sebenarnya mengalami perut buncit dan sebagainya. Adakah itu sebenarnya memang tu je petanda fibroid atau memang sebab dia makan terlalu banyak atau mungkin perkara lain yang
boleh menyebabkan kebuncitan itu sebenarnya? Okey, perut buncit ni dia terlalu subjektif sebab satu sekiranya wanita itu mungkin berat badan berlebihan, ada lemak berlebihan, semestinya boleh ada perut buncit juga. Tapi sekiranya seorang wanita itu dari segi saiznya kecil tapi tiba-tiba perutnya membesar dan dalam kes yang sebegini kita kena risaulah, adakah membesar buncit disebabkan ketumbuhan? Ya. Baik, soalan hujung tadi saya perlu raikan kerana ia ditanyakan secara personal, jadi saya rasa perlu juga untuk ditanyakan alang-alang doktor ada di sini, perlu saya tanyakan, dan itulah dia penjelasan penting berkenaan dengan ketumbuhan ataupun fibroid dalam rahim itu sendiri. Dan apa yang doktor tekankan adalah berkenaan dengan bahawa fibroid ini bukanlah boleh menyebabkan kanser, hanya peratusan yang sangat kecil menyebabkan kanser, dan juga mitos-mitos itu adalah paling penting untuk anda ambil berat kerana kalau tersilap langkah boleh menyebabkan risiko-risiko lain yang kita tidak mahu jangkiti. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Wan Syahirah yang Musim merupakan fellow perubatan reproduktif Hospital Tunku Azizah atas perkongsian yang cukup baik dan juga memberi manfaat kepada saya. Terima kasih sekali lagi dan juga terima kasih kepada semua penonton yang bertanyakan soalan melalui Facebook Berita RTM secara dalam talian. Terima kasih. Saya Hafiz Dawson. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Selamat malam.